Pertubuhan bukan kerajaan perlu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kerajaan bagi memastikan hak asasi rakyat Malaysia terbela dan bukannya hanya memberi perhatian kepada pendatang asing tanpa izin parti. Sesetengah NGO didapati masih menyelar kaedah yang digunakan dalam mengendalikan parti. Sedangkan kerajaan Malaysia menerusi agensi penguatkuasa pada masa sama perlu menjaga kebajikan dan keselamatan rakyatnya. Wartawan Zanariah Norzin ada butiran lanjut dalam siri kedua laporannya mengenai National Task Force NTF benteng COVID-19. Pada April lalu, Angkatan Tentera Malaysia ATM mematahkan cubaan 200 warga Rohingya memasuki perairan negara di Langkawi. Ada NGO tempatan yang menyifatkan tindakan itu sebagai tidak berperi kemanusiaan. Begitu juga dengan tindakan seterusnya pada 6 Jun lalu apabila sebuah lagi bot yang membawa 269 warga Rohingya dihalang memasuki perairan negara. Malah NGO terbabit menggambarkan Malaysia sebagai negara yang keji sedangkan tindakan pengusiran itu dilakukan bagi mengekang kemasukan parti ketika wabak COVID-19. Komander NTF Laksmana Madya Dato' Aris Adi Tan Abdullah berkata NGO berkenaan perlu memahami bahawa ATM dan agensi penguatkuasa lain ditugaskan untuk menjaga keselamatan negara dan memberi perlindungan kepada rakyat daripada segala bahaya termasuk COVID-19. Cuma prioriti kita berbeza-beza. Sebagai yang beruniform ni, kita ada misi kita, seperti yang saya terangkan. Dan mereka NGO pun dia ada dia punya follower dan sebagainya. Dia ada dia punya function. Tapi ultimately benda yang sama. Well-being of the humankind. In their case, it might be the party, but in our case, it's the citizen of Malaysia. Kita sebenarnya boleh bekerjasama. Ini bukan satu competition. Ini bukan siapa lebih kuat suara dan sebagainya. Aris menjelaskan NTF tidak sewenang-wenangnya mengusir parti, namun mereka ini mempunyai pelbagai taktik dan helah bagi memastikan tidak dihantar pulang sekiranya ditahan. Sebagai contoh, kes penangkapan Rohingya baru-baru ini, bot yang membawa 269 orang bermayat seorang wanita itu dipati dirosakkan, menyebabkan NTF menerusi keputusan Majlis Keselamatan Negara tidak meneruskan pengusiran. Malah, Malaysia terpaksa menanggung beban melakukan ujian calitan COVID-19 dan menyediakan tempat tahanan sementara untuk mereka. Aris seterusnya menegaskan sebelum parti ini tiba di perairan negara, mereka melalui beberapa negara lain. Bagaimanapun NGO berkenaan tidak pula menyalahkan mahupun membangkitkan perkara ini dengan negara serantau seperti tidak membuat tindakan penyekatan awal bot-bot ini. Hanya setelah tindakan pengusiran dilakukan Malaysia, NGO berkenaan mula lantang bersuara dan membangkitkan isu kemanusiaan dan menidakkan kepentingan rakyat Malaysia sendiri. Ini merupakan satu lucrative business. Bila kita tengok bot tersebut, kita tahu mana buatan negara mana. Saya ni Navy, Maritime. Saya tahu dia bukan senang untuk bawa 300 orang, 400 orang melintas lautan besar. Logistik dia, makan, minum, air dan sebagainya. Ini memerlukan kewangan yang banyak besar. Dan keupayaan untuk melayarkan kapal tersebut. Ilmu kelautan, seamanship, ilmu navigasi, bukan kerja-kerja parti ini. Sehingga itu NTF menyarankan agar NGO ini turun padang dan melihat sendiri implikasi negatif pencerobohan parti, terutamanya terhadap kedaulatan dan kestabilan domestik. Seharusnya sebagai entiti yang didengari di persada antarabangsa, NGO berkenaan meraih perhatian komuniti antarabangsa, terutamanya negara jiran, supaya menangani isu pencerobohan parti secara holistik dan bersepadu.